mengesahkan Allah. Jangan lari tajuk. Tajuk kita, hidup kita, bahagia hidup kita mengesahkan Allah. Seperti mana Allah, keadaan dia sentiasa maha sempurna. Sampai bila-bila pun Allah ni sentiasa sempurna, tak ada kekurangan langsung. Daripada azali, abadi, bila-bila pun sentiasa dia cukup mengesahkan dirinya. Jadi untuk sampai kesempurnaan, kita kena lebur, tak ada keakuan diri, dan dialah mengesahkan dirinya sendiri. Tandanya kita tak merasa keakuan dia. Walaupun kita nampak kita menyebut kita, sebenarnya dialah yang, bukan kita. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah. Bawa dalam kehidupan kita, itulah yang sempurna-sempurna insan kamil wa mukamil, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita kerana menyampaikan ucap pada kami dengan begitu banyak sekali Bismillah. pencerahan dan penerangan yang diberikan, dan semestinya kita perlu mengambil segala perkara-perkara yang ditekankan agar kita dapat lebih kepahaman dan keyakinan untuk diamalkan dalam kehidupan, terutamanya perkara yang ditekankan tadi berkenaan dengan Allah menebus diri kita apabila mana kita telah betul-betul yakin dan sentiasa beristiqamah dalam jalan menuju redha Allah ini. Allah akan menebus kita bila mana kita sentiasa berada dalam keadaan tidak ada keakuan diri. Itu dimaklumkan, diberitahu oleh guru kita bahawa itu janji Allah. Jadi maknanya kita harus mencapai tahap sedemikian supaya kita terus berada di dalam benteng Allah. Itu yang kita sasarkan dalam mempelajari ilmu kenal diri kenal Allah. Kerana apa-apa juga sandaran kita Allah lah tempat kita bersandar dan menyerahkan segala-galanya. Dan bila kita amalkan dalam kehidupan, insya-Allah kita akan merasa aman dan tenteram. Maknanya kita serahkan segala-galanya kepada Allah, kerana memang asalnya kita ni tidak ada, dan segala yang kita lihat ini kita hanya duduk pada makam belah. Kita ini hamba tidak ada makam, yang berkuasa itu semua itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang saya nak kongsi bersama rakan YouTube kali ini. Dan sekarang ni sedikit saya nak berkongsi bersama berkenaan dengan pengajian kita kenal diri kenal Allah ini. Memang tidak ada diajar di sekolah dan tidak ada dalam sukatan pelajaran sistem pendidikan sekarang. Banyak kali saya katakan perkara ini. Jadi apa yang berlaku di luar sana, kebanyakan orang yang tidak mengetahui ataupun tidak ambil peduli pasal berkenaan dengan kenal diri dan kenal Allah ini, pada yang tidak mendapat hidayah daripada Allah, mungkin akan merasa ini sesuatu yang baru. Tapi seringkali kita diterangkan oleh guru kita bahawa inilah yang aslinya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di awal-awal kedatangan Islam. Dan inilah yang diterapkan pada para sahabat. Diterapkan perkara utama ialah mengenal Allah dahulu sebelum kita melakukan lain-lain perkara. Sebab ini adalah asas atau dipanggil tauhid, dan
Saya melihat di luar sana banyak yang tidak faham tentang keadaan ini. Mungkin ini disebabkan sistem pendidikan yang telah lama, hampir 60 tahun kita dah merdeka kan, diserapkan dengan kurikulum yang begini supaya tidak mempelajari ilmu kenal diri kenal Allah. Dan saya banyak membaca dan memahami bahawa apabila runtuhnya kerajaan Islamiah, khalifah yang terakhir Uthmaniyah, maka orang-orang kafir dah mengkaji bagaimana untuk melemahkan kekuatan Islam. Dan mereka juga mengkaji dari mana datangnya kekuatan agama Islam, dari mana datangnya kekuatan umat Islam pada zaman khalifah. Tidak lain dan tidak bukan, mereka ini bermula daripada asas kenal diri dan kenal Allah. Jadi hubungan mereka dengan Allah itu sangat rapat, sehingga kan macam yang kita ketahui, mereka tiada keakuan diri. Itulah yang menjadi senjata kekuatan umat Islam pada masa dulu. Dan sebelum kita merdeka pun banyak kita melihat dan mendengar pahlawan-pahlawan Melayu yang memegang ilmu ini, dan mereka berjaya mengusir penjajah-penjajah. Tapi apabila penjajah keluar, mereka menafikan perkara itu, dan mereka ini telah dikatakan sebagai pengkhianat. Itulah kezaliman yang ada pada penjajah. Mereka telah mengubah sejarah yang sebenarnya. Dan saya berharap agar pendengar YouTube ni banyaklah membaca sejarah daripada sumber-sumber yang lain. Maksudnya sumber-sumber yang kita melihat bahawa orang-orang dulu, terutamanya sebagai contoh Tok Penali, Tok Gajah, Mak Pilau, mereka ini memegang ilmu kenal diri kenal Allah. Dan maknanya mereka mempelajari daripada orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Dan pastinya sistem pendidikan barat itu tidak lagi masuk dalam aliran itu. Dan inilah ilmu yang asliahnya yang mereka perolehi. Sama keadaannya macam sekarang ini yang apa kita sedang pelajari. Jadi sangat bertuah pada orang-orang yang diberi kefahaman tentang ilmu ini, dan masih ada banyak masa untuk kita belajar di sini, dan terus kita belajar supaya kita dapat menguasai ilmu ini, insya-Allah. Sekian daripada saya. Semuanya datang daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa yang diucapkan teman kita tadi itu semua daripada khatir Rabbani, kalimat-kalimat Rabbi dan kalimat-kalimat kudus. Sama-sama kita amaliah untuk kita sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah yang sendiri layak mengesakan dirinya sendiri. Dan bukanlah dikatakan tadi oleh teman kita tadi bahawa ilmu-ilmu yang ada itu semuanya salah, bukan. Maknanya terapkan dulu ilmu tauhidnya dulu, baru yang masuk nanti ilmu apa pun akan mengalir pada tauhid. Itu maksudnya. Jadi semua ilmu-ilmu yang ada sebenarnya adalah sebenarnya dari sumber ilmu tauhid. Ilmu sejarah ke, mekanik ke, ilmu astronomi ke, apa sekali ilmu yang baik manusia amalkan, yang Islam tak Islam, semuanya bersumber mengarahkan sebenarnya kepada mengesakan Allah. Yang jadi masalah ilmu kita ni tak bawa kepada mengesakan Allah, salah itu. Boleh pelajari ilmu apa pun boleh, Allah Ta'ala kata boleh, itu semua ilmu daripada Allah. Tapi halakan tujuannya, wa ila rabbika farghab, mengesakan Allah, jangan bawa kepada keakuan diri. Tak boleh. Sebab hak Allah kita mengaku hak kita, jangan. Jadi kalau semua kita faham, amalkan semua apa ilmu. Tapi yang penting sekarang kita tak mengesakan Allah. Ada ilmu mancing tak bawa mengesakan Allah. Kita dapat ikan tu siapa yang suruh ikan tu makan umpan kita? Kita kena nampak tu semua daripada Allah. Tu mengesakan Allah. Pergilah kau mancing, tapi sentiasa kau mengesakan Allah. Pergi kau belajar ke bulan, kau belajar apa pun belajar, tapi kau arahkan mengesakan Allah SWT. Jadi kita tak ada siapa-siapa yang kita nak hinakan. Masing-masing ada bawa watak-watak, tetap juga watak tu mengesakan Allah.
yang jadi susah hidup kita ni sebab kita tak belajar ilmu kenal diri, kenal Allah. Hidup kita bertambah susah tau, bukan bertambah senang. Sebab susah nak kembali ke arah tu tadi, ke arah iaitu lebur. Kita asal kita bukan ada, asal kita tak ada. Yang ada hanya Allah. Jadi bila kita ni ada kan, tetap juga kita tak ada. Ilmu kita tetap nak menafikan diri kita walaupun kita dibagi ada. Jangan sombong kita rasa kita ada pula. Jangan. Dia yang bagi kita hidup, sebelum ni tak disebut apa-apa. Bila adanya kita jangan mengaku kita ada. Engkau lah ya Allah yang tahu mengatur hidup aku. Itu sebenarnya. Bukan kita mengaku hidup ni aku nak buat macam mana kau. Ini semua kena dah 20 tahun, 30 tahun kau keras hati kau nanti. Kau tetap juga menafikan bahawa engkau pun ada kuasa, engkau pun perlu minta. Wah, itu jadi rosak kehidupan kita ni. Sebab pengakuan diri je. Hidup ni kau punya. Engkau boleh hidup macam mana kau nak. Bahaya. Jadilah lama-lama macam lama-lama kau biarkan, jadilah hidup kau tu susah dan apa dia kata merana. Ataupun jadi hidup kau tu hidup yang sangat yang dikatakan azab. Apa dia? Engkau kata ana rabbukumul a'la. Seperti Firaun yang kata, aku ni Tuhan, aku berkuasa. Atau apa aku nak buat tu hak aku. Engkau akan mengaku gitu. Tapi kau sekarang ni kau biarkan nanti lama kelamaan baru kau tahu bila nyawa kau tak sampai kerongkongan seperti mana Firaun, dia dah lemas dalam laut, dia tercungap-cungap, aku percaya pada Tuhan Musa, baru dia nak percaya pada Tuhan Musa. Itu pun dah tercungap-cungap dan nyawa dia dah tak ada dah tu dah. Harapan dia hanya pada Allah. Itu wallahu alam macam mana keadaan dia. Yang kita tahu itulah penghujung, kita tak maulah dah ada penghujung baru kita nak mengaku bahawa aku beriman pada Tuhan Musa, Tuhan Rasulullah. Janganlah sampai itu. Kalau boleh dalam hidup kita lah kita kena buat. Rugilah kita dah penghujung. Itu saya tak tahulah. Itu cerita Allah nak ceritakan. Fir'aun gitu, Namrud jenis, semuanya menyesal tu. Masa sakaratul maut semua menyesal. Aku nak beriman dengan Tuhan Ibrahim. Kalau Namrud masing-masing nanti apa ni Abu Lahab ke Abu Jahal ke, semua sakaratul maut menyesal tu. Aku dah nampak Muhammad tapi tolonglah aku hidupkan balik. Semua menyesal tu. Semua menyesal. Jadi kita jangan jadi begitu. Itu Allah jadikan cerita supaya wa qadar rabbuka, supaya kita qada kita adalah sentiasa rasakan yang ada hanya Allah. Untunglah kita. Maknanya kita mendapat hidayah Allah dan nak kita pakai hidayah Allah tu. Ini hidayah Allah bagi kita tak nak pakai. Lepas tu kita kata belum datang serulah, itulah, inilah, kita salahkan itu, salah orang ni. Itu yang bahaya tu. Itu kita mengundang azab. Azab tu dah sampai dulu, tak payah tunggu pada masa, lepas pada masa kita masuk, tak payah. Itu dah menandakan kita mencari azab. Kita sendiri telah menzalimi diri kita, kita tak sedar. Kalau kita zalim, zalam nak, aku menyesal, tak apa, okey lagi. Ini dah lah buat zalim, buat dek je, buat tak tahu. Jadi lihatkan macam-macam kita, jadi dengar macam-macam, kita tutup telinga kita. Kita kata mana ada dengar. Itu tadi. Lepas tu dah bagi lihat, mana aku tak lihat pun kebenaran. Kita buat buta mata kita. Padahal seluruh Allah jadikan melihatkan tanda-tanda keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah. Tapi kita buat tutup mata macam mana nampak. Ingat Allah tak tahu ke? Sudah-sudahlah tu, balik ke keadaan kita. Sentiasa di alam roh dulu, atau keadaan kita hanya syok dengan Allah, tak nampak yang lain lah. Wanita ke apa benda tu semua, atau benda ke kedudukan, itu semua kita tak pandang. Kedudukan kita, syok kita, semua dengan Allah di alam roh. Kembalikan situ balik. Kembalikan balik asal kita begitu.